Hai, Assalamualaikum. Halo semua. Hari ini kita teruskan dengan jurnal yang kedua. So, jurnal yang pertama itu saya buat, ada beberapa kawan saya komen. Dia tanya, Forex ni bukan haram ke? Forex ni apa sebenarnya hukum dia? Kenapa kau trade? So, dekat sini saya cuba explain apa hukum forex. Saya bukan ustaz, saya just dengar daripada beberapa ustaz yang saya buat research pasal forex ni. Ustaz tu cakap, beberapa ustaz cakap forex ni hukum dia harus. Kenapa harus? Sebab dia berdasarkan jual beli. Jual beli di mana ada benda yang kita nak beli dan ada benda yang kita nak jual, iaitu mata wang, foreign exchange. Maksudnya pertukaran mata wang asing. So mata wang yang kita jual belikan. Dekat sini ustaz tu cakap harus, sebab dan benda tu boleh jadi haram kalau salah satu daripada tiga ni ada. Contoh dia ada tiga yang diliskan, iaitu ada unsur judi, ada unsur riba, ada unsur aniaya. Kalau ada tiga unsur ni salah satu saja, so maka forex tu haram. Dan macam mana yang dinyatakan oleh ustaz tu, contoh judi. Judi ni maksud dia macam bila kita trade tanpa ilmu. So kita letakkan trade kita rasa-rasa, ikut teknik rasa-rasa. So macam aku rasa ni naik ni, aku rasa ini turun ni. So itu tak boleh, itu haram. Teknik rasa-rasa haram. Tak ada basic, tak ada technical ataupun fundamental. Dia tak ada buat research, tak ada buat analisa, tiba-tiba dia masuk. Itu ialah haram. Tapi kalau macam contoh, dia join satu signal, dan signal tu cakap buy, sell. Yang itu saya tak tahu, wallahualam. Saya cuma tahu bila dia masukkan tanpa arah tuju, tanpa sebab, itu ialah haram. Dan riba, apa yang disampaikan riba oleh ustaz tu, kalau korang perasan, ada beberapa broker yang mengenakan swap. Saya ada pengalaman dengan swap ni. Beberapa broker yang dulu-dulu saya pernah trade, contoh dia macam Exness. Kalau korang trade lama, korang akan kenal nama dia, Exness. Exness ni ada satu account ECN ke account biasa, akan ada swap tu. Swap tu macam amount yang korang kena bayar kalau korang punya trading melebihi daripada 12 jam. Sekejap, ada phone. Hello, Auntie. Abang. Lama. Setengah jam lagi. Bagi bang, baik. Kita ulang balik. Riba ni ialah swap. Antaranya ialah swap lah. Swap dekat sini, contoh kalau korang masuk position, dan position korang melebihi daripada masa yang ditentukan, macam kalau saya tak silap 24 jam. Contoh kalau macam korang swing 24 jam ke atas, so nanti ada amount tertentu. Contoh 1 sen korang trade, korang akan kena bayar amount swap 20 sen. 1 sen korang entry, korang kena bayar swap 20 sen. Yang saya pernah alami dulu, 20 sen, depend on pair. So ada yang 20 sen, ada yang 18, ada yang 16, ada 24. So benda ni depend on pair, dan itu ialah antaranya riba. Sebab kita kena bayar dekat broker, macam platform dia. Dan lagi satu, aniaya. Kalau ada unsur aniaya kat dalam tu, contoh aniaya, biasa yang kita alami, letak SL je kena. Lepas tu letak apa, letak bila market dah bergerak, saya tak ingat nama dia apa, market dah bergerak dan kita letak dekat kita punya entry, kita punya SL, so dia kejar. Itu bukan aniaya. Itu ialah mungkin korang punya SL terlalu nipis, so itu benda biasa. So
selagi tak ada 3 benda ni, maka forex itu harus. Jadi bagi saya terima, ada beberapa ulama juga mengatakan forex ni haram. Tapi macam mana cakap, bagi pandangan saya, dan saya cukup kenal ustaz tu, dan saya lebih suka dengan pandangan-pandangan dia. Nama dia Ustaz Abdul Somad. So korang boleh search sendiri nanti. Dan 3 hukum yang disenaraikan tadi tu, yang disampaikan tadi tu daripada Ustaz Abdul Somad. First, tak ada judi, tak ada riba, dan tak ada aniaya. So kalau tak ada 3 benda ni, maka trading forex tu harus. Dan kalau ada salah satu saja daripada 3 ni, maka haram lah. Lagi satu, ada kawan bertanya juga pasal modal. Modal dekat sini, jangan korang trade pinjam duit orang. Jangan korang trade macam contoh, kalau orang dah tua, dia daripada EPF dia ke, daripada dia collect duit sebab dia trusted person ataupun macam mana, dia collect duit orang, lepas tu dia trade. Lepas tu kalau boleh jangan ambil fund. Maksudnya fund macam ada orang kaya, lepas tu kau boleh tradekan aku tak? So nanti kita bagi share, kau ambil sekian, aku ambil sekian. Kalau boleh elakkan, melainkan korang memang betul-betul profesional. Dan trade hanya amount yang korang mampu untuk rugi. Kalau macam saya sendiri, saya akan trade RM50 sebulan. Itu limit. Okay, itu limit untuk saya. Kalau saya lebih daripada RM50 ataupun saya loss RM50, loss, settle. Saya tak akan trade lagi untuk bulan itu. Dan next month saya akan trade RM50 lagi. So saya hanya limitkan RM50 untuk 1 bulan. Dan last month saya trade, saya depo RM50. Alhamdulillah saya dah withdraw RM200. Lepas tu macam biasa lah, saya kalau dah rasa selesa, saya akan hentak full margin dan MC. So nanti saya tunjukkan macam mana saya hentak full margin tu. Itu sajalah untuk hukum dan modal kepada kawan-kawan yang bertanya. Dan kita teruskan dengan sedikit analisa. Sebab hari ini hari Ahad. Biasanya hari Ahad ialah hari di mana pro trader akan buat dia punya apa, analisa. So sekarang ni kita cuba buat analisa juga. So first kita akan mula dengan EU. Kita akan tengok EU macam mana keadaan EU. Ini ialah day 1 punya chart. Saya akan start biasanya tengok day 1 sebab ada beberapa situation saya akan hold agak lama position saya. So akan tengok D1. Dekat sini memang masa yang sesuai untuk sell. Ikutkan trend pun dia agak menurun. Dan kita tengok H4. Di H4 sendiri sudah ada extreme sale kalau korang perasan, dan ada anak panah pink. Lepas tu ada juga di extreme, sangat-sangat ekstrim kalau dekat golden line, BBMA dan golden line dah menunjukkan ekstrim. So kita tengok H1. Di H1 sendiri kita tengok wow, awesome. So korang boleh nampak dekat sini BB dah mengecut teruk. So dia akan meletup. Dan kalau biasanya macam ni, trader-trader BBMA yang dah terlambat masuk pada momen ni, korang boleh cari nanti entry apabila candle menyentuh M5. M5 ni dia sentuh, itu maksudnya re-entry lah kepada BBMA. So kita tunggulah. Kalau bagi korang yang terlambat untuk entry dekat sini, untuk EU, kita tunggu nanti dekat H1 ni dia akan sentuh MA5. So bila dia sentuh MA5, so dekat sini ekstrim. Dan dia market hilang volume. Kalau korang perasan kat sini, dia market hilang volume. Dia macam naik tak, dia steady lepas-lepas sana sampailah dia mengecut kat sini. So ini ialah antara petanda dia akan
Jun 6. So kita tengok M30 pula. M30 di M30 dia tulang okey. So macam saya cakap tadi, dia dah sampai dekat zone sell, zone buy. So kemungkinan dia akan naik sikit untuk cari re-entry dekat H1 tadi. So dia akan naik sikit sampai nanti dia akan sentuh dekat zone sell ni. So dia akan turun. Itu analisa saya. Ini ialah analisa lah, kita panggil. Analisa means kita kaji market tersebut, macam mana pergerakan dia. Dan kita tengok M15 dekat sini, okey, dia dah mengecut dan dia dekat bawah. So macam yang saya cakap dekat M30 tadi, anggaran saya dia akan naik ke atas sebab dekat zone buy sekarang ni. So dia akan naik, dia akan cari re-entry dekat H1 kita tadi dan insya-Allah dia akan turun. Sebab dekat H4 tadi dia dah tunjukkan petanda dia akan turun dan dia sangat tinggi dah dekat sini. So saya akan buat PO. Biasanya saya akan buat PO agak tinggi sikit daripada ni. So disebabkan dia tinggi sekarang ni, benda ni nanti dia akan turun. Kalau betul analisa saya, dia akan turun, membuatkan dia sampai dekat zone sell nanti. So anggaran saya dekat price mid BB ni ialah re-entry nanti. So line-line re-entry dekat kawasan 13196. Dan ini dan ini ialah PO saya nanti. So kalau korang boleh tengok, baki saya ni loss minggu lepas saya loss, bulan lepas lah senang kata, RM32 sebab saya pakai account sen saja, RM32 lebih. Dan ini saya deposit masa tu, kalau korang boleh tengok kat sini, mana saya deposit, dia tak tunjuk pula ini berapa punya masa. Kita letak last month, bukan last month, kita tukar jadi last 3 months. Okay, ni saya deposit RM50, dapat $10, $10.93. So ini saya grow sikit-sikit dan akhirnya saya terkecundang dekat tadi sampai EG5. Okay, saya withdraw 20, withdraw lagi $20 lebih sampai saya kecundang dekat EN. Kalau korang perasan, hari tu saya buat analisa AN, mana AN saya. Dan kalau korang ingat lagi, dekat sini ialah zone insert shape triangle. Ini ialah zone saya punya sell hari tu. Okay, sekejap. Dia lebih kurang, dia tak banyak pun sebab analisa saya betul. Alhamdulillah analisa saya betul. Yang salah masa ni ialah saya punya lot. So lot saya memang gila. So saya tunjuk dekat sini lot saya macam mana. AN, sekejap. Masa tu modal $32. Ni AN, start daripada sini saya memang drop gila time tu. Okay, kalau korang tengok ni satu lot means 1 sen. Sebab ni account sen, 1 sen. Saya masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sen. 17 sen. Saya masuk 17 sen dengan bermodalkan $32. $32 masuk 17 sen. Dan masa tu dia bergerak dalam 20 pip sebab bukan straight 17 sen. Saya naik, dia naik, saya layer. Dia naik, saya layer. Sebab saya confident saya punya trade memang ngam. So start daripada, patutnya saya masuk sini, tapi saya masuk dekat bawah lagi sebab saya ingat dia takkan sentuh PO saya. So dia naik sampai dekat sini 40 pip. Saya MC semasa dia naik 40 pip. Dan tak cukup sampai di sana sebab saya ada affiliate saya sendiri. So saya masukkan lagi $4 time tu. Saya masukkan lagi $4. Saya cuba revenge.
saya revenge. Masa tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lebih kurang 9 sen lah. Bermodalkan masa tu ada baki MC dalam, dia bagi saya lagi dalam 5 tambah 4 lebih kurang 9 ataupun 10 dolar. Saya bagi masuk 9 sen. Betul, masa tu dia naik sampai dah 23 capital, equity saya masa tu dah sampai 23 sampai sini kot. Sampai sini 23 something. Pop, dia naik lagi sikit je. MC lagi sekali. Settle. Minggu tu habis terus. So dekat sini pengajaran untuk diri sendiri, sebab journal ni saya buat untuk diri saya sendiri. So kalau ada daripada hukum yang saya sampaikan tadi tu, yang saya cakap daripada ustaz tadi tu, kalau salah, korang boleh bagi pandangan korang dan bagi pandangan korang kat saya. Dan insyaAllah saya akan cari lagi hukum-hukum yang lain, ataupun perbetulkan diri sendiri, ataupun daripada modal saya mungkin salah ke bagi korang, ataupun apa-apa saja. Korang boleh join dalam Telegram, korang boleh komen kat sana dan bagi pandangan yang terbaik. So lagi satu nasihat bagi saya, kalau trade jangan full margin. Please jangan full margin, sebab saya banyak kali terkena sebab full margin. Ni antara yang saya contohkan tadi. Dekat sini full margin saya ada 30 dolar. Saya masuk 17 sen dengan modal 32 dolar, 17 sen. Dia hanya naik dalam 20 pip saya MC. So sepatutnya 30 dolar saya masuk hanya 5 sen. Paling limit kalau korang ada 30 sen, itu pun dah kira besar dah. Maksudnya dah medium risk. Kalau boleh 30 dolar korang masuk 3 sen saja. Itu ialah dekat range yang low risk lah. So mungkin itu saja. Ni antara analisa saya. So mungkin korang boleh ikut, dan saya akan buat PO hari Isnin ni. Mungkin esok saya akan, hari ni hari Ahad, so esok insyaAllah saya akan depo dan saya akan buat PO dekat sini. So bagi korang, kalau korang nak entry, buat research dulu, buat analisa dulu, so baru entry, supaya trade korang tak haram. So bagi korang yang follow apa nama, follow signal, yang itu saya tak dapat nak komen. Kalau korang follow signal saya, kalau korang tengok video saya, so kira korang dapat, kira korang buat analisa jugalah sama-sama, sebab sekarang ni kita tengah buat analisa. So apa-apa hal korang boleh komen dekat channel ni, dekat page ni, dan korang boleh tinggalkan korang punya komen. Dan kalau korang suka, kalau korang boleh terima, korang boleh subscribe dan like. Kalau korang rasa orang lain pun nak tahu juga pasal forex ni, dan korang boleh share. So untuk hari ini sekian saja. InsyaAllah kita akan teruskan dengan analisa yang lain. So korang ikut je step yang macam saya buat tadi. First korang tengok day 1, lepas tu anjakkan dekat H4, anjakkan lagi dekat H1, anjakkan lagi dekat sampai M15. So korang akan nampak dan korang boleh entry kat sana kalau korang rasa selesa. So bagi kat sini, korang perasan tadi dekat H4, dia dah nampakkan anak panah ke bawah, means dia dah tunjukkan arah ke bawah. Dan dekat H1, dia tadi dah tunjukkan ke bawah dan lepas mengencut, dan dia akan cari re-entry. Dan re-entry ataupun test terbaik biasanya dia akan masuk dekat mid BB. So saya akan PO area-area ni. Itu pandangan saya. Dan ni ialah M30 dia dah sampai dekat zone buy, tapi trend tengah naik. So biasanya benda ni terjadi dan dia akan naik dulu baru turun, sebab tiada pergerakan yang hanya turun ataupun yang hanya naik. Dalam trading dia akan ada naik dan ada turun. So sekian saja untuk analisa dan jurnal hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi di next video.